Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Mazwana binti Mat Ahbo, nombor metrik 2896611 dan rakan saya Nur Solehah binti Ismail 289708 akan membentangkan tajuk kekeliruan pengguna bahasa dalam penggunaan imbuhan apitan men-kan. 1.0 Pengenalan. Menurut Asma Haji Omar 2015, morfem adalah unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna. Morfem terbahagi kepada dua, iaitu morfem bebas dan juga morfem terikat. Morfem bebas bermaksud morfem yang boleh berdiri sendiri, iaitu sebagai kata yang mempunyai makna dan boleh menjadi ayat minimal, manakala morfem terikat boleh didefinisikan sebagai morfem yang tidak boleh berdiri sendiri tetapi perlu digabungkan dengan morfem lain sama ada morfem bebas atau terikat untuk membentuk sebuah kata yang mempunyai makna. Apakah kaitan antara imbuhan dan juga morfem? Imbuhan ialah morfem terikat kerana imbuhan tidak boleh berdiri sendiri. Imbuhan terbagi kepada 4, iaitu imbuhan awalan, apitan, akhiran dan sisipan. Imbuhan atau disebut sebagai alomorf ialah kelainan ataupun varian bagi sesuatu morfem terikat. Contoh alomorf bagi men ialah me, mem, men, meng dan menye. Penggunaan imbuhan seringkali digunakan dalam penulisan maupun percakapan harian kita. Walau bagaimanapun, penggunaan imbuhan apitan men-kan seringkali disalahguna dan menjadi kekeliruan dalam membentuk sesebuah ayat. Baiklah, kita beralih kepada fungsi imbuhan men-kan. Menurut Nik Safiah Karim 2002 dalam buku Tata Bahasa Dewan edisi baharu, menggambarkan apitan men-kan mempunyai alomorf yang sama banyak dengan jumlah alomorf bagi awalan men. Antara alomorf yang terdapat bawah morfem men-kan ialah me-kan, mem-kan, men-kan, meng-kan dan mengekan. Selain itu, 4 golongan utama yang boleh bergabung dengan morfem apitan men-kan ialah kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Nik Safiah Karim juga menerangkan bahawa apitan morfem men-kan yang bergabung dengan kata kerja sebenarnya menghasilkan kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah unsur yang hadir setelah predikat yang memerlukan objek atau penyambut dalam ayat-ayat transitif aktif. Namun, terdapat juga pembentukan kata kerja tak transitif yang menerima apitan men-kan. Hal ini dapat dijelaskan lagi dengan penggunaan istilah objek tepat dan objek sifat. Kekeliruan penggunaan imbuhan apitan men-kan yang pertama ialah kekeliruan ini wujud apabila terdapat dua objek selepas kata kerja, iaitu objek tepat dan objek CP dalam sesebuah struktur ayat. Imbuhan apitan ini mempunyai fungsi kausatif di mana objek tepatnya adalah objek yang tidak bernyawa. Contoh kesalahan penggunaan imbuhan apitan men-kan adalah seperti berikut. Ayah menghadiahi sebuah basikal kepada adik. Imbuhan apitan men-i berfungsi sebagai lokatif. Hal ini bermakna objek tepatnya perlulah objek yang bernyawa. Berdasarkan contoh, objek selepas kata kerja menghadiahi bukan objek yang bernyawa. Objek yang bernyawa adalah adik. Ayat yang sebetulnya ialah ayah menghadiahkan sebuah basikal kepada adik. Kata kerjanya adalah menghadiahkan dan objek tepat adalah sebuah basikal, manakala objek CP-nya ialah adik. Secara kesimpulannya, penggunaan perkataan menghadiahi adalah tidak tepat dan perlulah digantikan dengan perkataan menghadiahkan. Kekeliruan tidak hanya menumpukan kepada pengguna bahasa Melayu daripada kalangan kaum Melayu, namun kekeliruan juga berlaku kepada masyarakat lain. Menurut kajian Amira Shazrina dan Bijaya Lechumi pada tahun 2019, dalam kajian mereka tentang kesalahan penggunaan imbuhan awalan dan akhiran dalam kalangan murid sekolah jenis kebangsaan Tamil, mendapati bahawa terdapat sebanyak 56% murid menyalahgunakan perkataan sapu yang ditukar menjadi menyesapu.
Namun, sebanyak 44% pelajar berjaya penulis perkataan menyapu tanpa kesalahan tata bahasa. Perkataan sapu akan ditukar mengikut hukum PTKS di mana huruf di awal perkataan ditukar menjadi bentuk sengawan. Huruf awal perkataan T menjadi bentuk sengawan meh, manakala T menjadi bentuk sengawan nye. Huruf awal perkataan K menjadi bentuk sengawan nge, manakala huruf awal perkataan S menjadi bentuk sengawan nye. Kekeliruan yang seterusnya seringkali berlaku kepada perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja. Hal ini dapat dibuktikan dalam kajian Amira Shazrina dan Vijaya Lakshmi pada tahun 2019 tentang kesalahan penggunaan imbuhan awalan dan akhiran dalam kalangan murid sekolah jenis kebangsaan Tamil juga mendapati bahawa beberapa pelajar menggunakan perkataan menlap dalam penulisan karangan mereka. Perkataan sebenar dieja sebagai mengelap di mana imbuhan menge digunakan bagi perkataan yang mengandungi satu suku kata. Antara contoh perkataan yang mengandungi satu suku kata ialah lap menjadi mengelap, bom menjadi mengebom dan cat menjadi mengecat. Perkataan-perkataan di atas merupakan antara perkataan yang mendapat kekecualian apabila diimbuhkan kepada kata dasar yang mempunyai satu suku kata. Contoh perkataan lain ialah bom, wab dan syak. Imbuhan menge perlulah ditambah di hadapan setiap perkataan tersebut bagi membentuk sebuah perkataan yang mempunyai makna sebenar yang ingin disampaikan. Sebagai kesimpulan, pengkaji telah membuat kesimpulan bahawa terdapat banyak kesalahan penggunaan apitan menkan yang masih menjadi kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa. Kesalahan ini tidak hanya berlaku kepada kaum lain di Malaysia, tetapi pengguna bahasa Premier juga menghadapi kekeliruan yang sama. Penggunaan apitan menkan tidak hanya menukarkan huruf awalan, tetapi beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini juga diberi kelonggaran apabila menggunakan apitan menkan bagi mematuhi maksud perkataan yang ingin disampaikan. Penggunaan imbuhan apitan ini sangat penting dalam menggunakan tata bahasa Melayu dengan tepat. Oleh yang demikian, penutur bahasa wajarlah mengambil perhatian seterusnya untuk membetulkan setiap penggunaan perkataan sama ada dalam lisan maupun penulisan. Akhir kata, diharapkan agar wujud lebih banyak buku-buku ilmiah yang menjadikan topik imbuhan sebagai topik utama supaya dapat menjadi rujukan bagi generasi yang akan datang untuk menggunakan bahasa Melayu dengan lebih tepat. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.